الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang wajib kita buat setiap hari, bahkan setiap masa, iaitulah mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih boleh bangun, kita masih boleh pergi kerja, ada yang bekerja, ada yang berada di rumah sahaja, menjaga anak, menjaga cucu dan sebagainya. Dan ada yang baru lepas masak sarapan. Macam saya tadi pun dalam masa 1 jam siap saya masak nasi lemak rendang daging dengan sambal telur rebus tu dia. Kan? Saya tuan-tuan, saya sebenarnya memang suka masak sendiri. Makan kat luar ni jarang sebab bila kita masak sendiri ni kita tahu bahan-bahan yang kita nak bubuh tu. Kan macam umur-umur macam saya ni, macam sambal nasi lemak mesti yang berminyak, bau sedap. Kalau sambal nasi lemak kering gitu tak sedap kan. Sambal tumis dia mesti ada minyak. Jadi kalau kita beli yang kat luar tu, kalau berminyak kat luar tu, kita tak tahu minyak dia tu dah 2 kali pakai ke, 3 kali pakai ke kan. Minyak dia tu minyak yang macam mana. Jadi bila kita masak sendiri, kita boleh pilih minyak yang terbaik untuk keluarga kita kan. Ada yang beli minyak canola ke, minyak bunga matahari ke, minyak soya ke, minyak zaitun ke. Macam saya memang pengamal tega minyak zaitun. Saya minum minyak zaitun setiap hari, 2 sudu. Kemudian masak pun kalau jenis yang nak memang saya nak masakkan tu berminyak, memang saya pakai minyak zaitun lah. Alhamdulillah. Baru lepas makan tadi, kenyang lah. Kopi je tak minum lagi ni. Baik. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah pilih kita lagi pagi ini. Allah pilih lagi kita pagi ini untuk sama-sama kita mengikuti sambungan perbahasan berkenaan dengan kesesatan dan kebatilan Syiah itu sendiri. Macam hari ini kita tengok kan, audiens yang menyertai pagi ini 92 orang. Semalam 100 lebih. Jadi ada di antaranya yang Allah tidak izinkan. Yang Allah tidak izinkan. Baik. Ada yang kata minyak zaitun untuk minum tak sesuai. Betul. Saya tahu minyak zaitun ni ada 5 jenis. Ada extra virgin, ada virgin, ada light, ada pomace, ada lampante. Banyak. Saya mengaji bab nutrisi. Saya mengaji bab nutrisi 2 tahun sampai dapat sijil. Saya tahu. Jadi risau. Minyak zaitun yang sesuai untuk masak ialah daripada jenis light, daripada jenis pur. Dia tulis tu pur oil ataupun minyak zaitun dia tulis tu pomace. Pomace, lampantin itu antara yang sesuai untuk masak. Extra virgin dengan virgin tak boleh. Extra virgin dengan virgin pasal smoke point dia rendah daripada kadar kepanasan api tu. Macam kau nak masak tak boleh, kena kontrol api, kena kecilkan api dan sebagainya. Tak boleh sampai dah berasap kali, tak boleh, tak sesuai. Dia jadi rosak kepada molekul minyak tu sehingga boleh membawa kepada penyebab kepada kanser. Jangan main. Baik. Jadi kalau nak mengaji bab nutrisi pun boleh. Saya boleh cerita A to Z tentang apa anatomi badan kita, semua kita boleh. Kemudian saya juga ada buat program ataupun saya juga buat rawatan tentang diagnosis saraf tapak tangan. Daripada tapak tangan saya tahu apa sakit puan. Saya usik tapak tangan, saya tengok apa yang berada pada tapak tangan. Saya pernah detect seorang perempuan, seorang ibu, saya kata dia ada fibroid, dia ada cyst, dan fibroid cyst ni dah besar lebih kurang dalam 2 ke 3 cm. Dia tak percaya. Saya kata tak apalah, pergi hospital, buat cek. Betul, alhamdulillah.
Lepas tu dia telefon saya, Ustaz. Apa, betul lah Ustaz, saya apa ada fibroid, ada cyst. Kita boleh tengok. Saya bagi contoh satu lah. Saya bagi ini satu ilmu pagi ni. Tengok pada jari kelengking. Jari kelengking, semua tengok. Kalau ada urat yang timbul pada jari kelengking sebelah kiri, tandanya ada salah satu injap jantung yang tersumbat. Jaga molek-molek. Jadi bila kita tengok kan, oh alhamdulillah masih tak ada urat yang timbul. Mana dia bukan timbul kerana dia picit, tak, dia timbul, nampak tu. Kita tengok je nampak urat tu timbul besar. Maknanya adalah injap jantung yang tersumbat. Kita ada 4 injap, sama ada salah satu, 2 ataupun 3. Baik. Itulah, itu kalau nak belajar ilmu nutrisi tu satu hal lain, itu kuliah lain kan. Nak belajar ilmu diagnosis saraf tapak tangan, kemudian saya juga buat rawatan Islam juga kan. Kalau ada saka-saka tu boleh lah. Ni semua gambar-gambar tak ada ni. Kalau semua buka kamera ni saya boleh nampak ni ada yang ada saka ke tidak ni. Tak apalah, kita tutup cerita tu, kita cerita lain. Baik. Hari ni kita nak kuliah tentang Syiah ni, tentang Syiah. Dia pasal apa tu? Masalah dia gini. Saya minat ilmu-ilmu ni semua sejak sebenarnya zaman saya bujang lagi. Bukankah seorang, sebab saya duk baca cerita-cerita ulama-ulama terdahulu ni, dia mesti ada 3 ilmu. Mesti ada 3 ilmu. Apa dia? Ilmu syariat, ilmu agama yang untuk dia nak dakwah kepada masyarakat. Kemudian ilmu bela diri, untuk membela diri dia. Saya pun alhamdulillah saya dapat belajar silat gayung sampai tali pinggang kuning. Kemudian ya betul, ejaan POMACE, POMACE, betul. Itu ejaan yang betul. Pergi tengok dekat shopping complex ada. Itu POMACE, begitu ejaan dia. Kemudian yang ketiga ilmu rawatan. Ilmu rawatan. Kerana 3 perkara ni mesti ada pada para ulama, pada ustaz, agamawan, kerana masyarakat akan menjadikan para agamawan itu sebagai tempat rujukan. Baik, muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita pergi kepada ajaran dan fahaman Syiah yang menyeleweng. Ajaran dan fahaman Syiah yang menyeleweng. Baik. Yang pertama, sistem khalifah dan imamah. Hari ini kita insya-Allah kita akan berdaurah selama 3 jam. Selama 3 jam. Selama 3 jam. Nanti insya-Allah kita akan rehat sekejap. Lebih kurang dalam pukul, sekarang ni pukul 9, lebih kurang 9.30 ni, antara pukul 10 suku atau 10.30 kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap. Baik. Perkara pertama yang menjadi ajaran dan fahaman Syiah yang menyeleweng ni ialah berkenaan dengan sistem khalifah dan imamah. Sistem khalifah dan imamah. Syiah Imamiyah mempercayai bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih banyak menjadi khalifah Islam selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Lebih layak. Lebih layak. Syiah Imamiyah mempercayai bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih layak menjadi khalifah Islam selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Maknanya, seperti mana yang kita tahu, antara sebab Syiah ni marah dengan golongan Sunni ni kerana dia kata Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Ibn Affan perampas tahta pemerintahan. Bagi mereka, Ali bin Abi Talib sahaja yang layak menjadi khalifah. Wafatnya Rasulullah, Ali yang layak jadi khalifah. Orang lain tak layak. Baik. Rasulullah SAW telah memberi isyarat bahawa khalifah selepasnya adalah Sayyidina Ali melalui beberapa nas dalam beberapa tempat. Seperti yang paling masyhur ialah di suatu tempat yang bernama Ghadir Hum. Baik. Syiah ni dia berpendapat, dia pegang pada hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Bukan hadis yang direka oleh Syiah. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, hadis yang direka oleh Syiah yang bertebaran di sekitar masyarakat kita sebanyak 40,000 hadis. Bukan sikit-sikit tu, 40,000 hadis. 40,000 hadis. Sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau mikrofon saya ni tak berapa dengar soalan percakapan saya, beritahu sebab takut bateri dia habis. Dia boleh tahan dalam sejam 2 je ni. Tadi saya terlupa nak cas, semalam kita dah pakai sejam kan. Jadi takut dia habis bateri, dia putus-putus suara. Kalau betul-betul bagi tahu. Baik. Jadi kata Syiah ni, berdasar pada hadis ni mengatakan bahawa Nabi mengisyaratkan kepada Ali bin Abi Talib bahawa Ali pengganti dia. Ali khalifah. Apa hadis dia? Hadis dia, Ghadir Hum ni suatu lembah. Dia macam menurun, macam kawah gitu, suatu lembah yang berada di tengah-tengah Madinah dan Mekah.
yang berada di tengah Madinah dan Mekah. Jadi di situ namanya Ghadir Hum. Jadi ketika Nabi berhenti berehat di situ bersama Ali bin Abi Talib, Nabi menyebut suatu hadis, kan? Nabi kata, man kuntu maulahu fa'ali maulah. Man kuntu maulahu fa'ali maulah. Barang siapa yang aku ini adalah pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Dia kata. Hadis tu nampak jelas tu. Hadis tu nampak jelas. Barang siapa yang aku ni adalah maulah. Maulah ni maknanya pemimpin lah. Tuan, kan? Majikan kita tu maulah. Kan? Ya maulana, ya tuan kami, kan? Kan? Ya habibina wa syafi'ina ya maulana, kan? Tu. Kayak kita sebut dalam tarawih, selawat tarawih, kan? Tu maknanya apa? Maulah tu tuan, pemimpin. Jadi kata Nabi, barang siapa yang aku ni adalah pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Hoi. Hadis tu jelas tu. Tapi sebenarnya hadis itu tidak bermaksud pemimpin. Syiah ni dia salah faham. Dia salah faham dengan maksud hadis tu. Berdasar kepada beberapa hujah. Hujah yang pertama. Dalam bahasa Arab, perkataan maulah itu, maulah mempunyai 23 makna. 23 makna. Jadi macam mana Syiah boleh kata apa makna hadis tu, makna pemimpin? Tak boleh. Kena tengok konteks hadis tu. Kena tengok sambungan ayat hadis tersebut. Memang ada sambungan. Sambungannya apa? Kata Nabi, man kuntu maula fa'ali maula. Siapa yang aku ni, kalau Syiah, kalau versi Syiah lah, siapa yang aku ni dianggap sebagai pemimpin, maka Ali juga pemimpin. Man kuntu maula fa'ali maula. Kemudian ada sambungan dia. Sambungan inilah yang menyebabkan para ulama sunni, ahli sunnah wal jamaah, menganggap bahawa makna maulah dalam hadis tu bukanlah bermaksud pemimpin. Dia ada 23 makna, maka makna pemimpin tidak terpakai pada hadis ini. Tapi dianggap betul oleh Syiah. Syiah anggap makna maulah tu makna pemimpin. Sebab tu dia kata, Nabi dah beri syarat dah. Selepas aku ni, siapa yang aku ni dianggap pemimpin, maka Ali pemimpin. Maka lepas wafat Rasulullah, patutnya Ali jadi khalifah. Itu pegangan Syiah. Tapi Sunni tidak. Ahli sunnah tidak. Sebab apa? Sebab sambungan pada hadis tu, Allahumma walin man walahu wa adin man adahu, kata Nabi. Nampak tak? Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah dia. Sayangilah sesiapa yang menyayanginya. Sayangilah sesiapa yang menyayangi. Man walahu. Allahumma walin man walahu. Ya Allah, sayangilah sesiapa yang menyayanginya. Wa adin man adahu. Dan bencilah sesiapa yang membencinya. Maknanya di sini, hadis itu bukan bermaksud pemimpin, tapi mahabbah, kesayangan. Man kuntu maula fa'ali maula. Allahumma walin man walahu wa adin man adahu. Maksudnya apa? Sesiapa yang aku ini menjadi kesayangannya, aku ini disayangi, yang menjadi kesayangannya, maka Ali juga menjadi kesayangannya. Maknanya kalau kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, kita mesti cinta Ali. Sebab Ali pun termasuk dalam Ahlul Bait, kan? Kita sayang Nabi, kena sayang Ali. Cinta Nabi, cinta Ali. Dan kata Nabi, ya Allah, kau sayanglah sesiapa yang menyayangi dia, dan kau bencilah sesiapa yang membencinya. Maknanya maulah di situ bukan maksud pemimpin, tapi mahabbah, kesayangan. Sebab ada 23 makna, nampak tak? Jadi jumhur tengok. Kita nak faham hadis ni tak boleh tengok macam tu je, kena tengok konteks hadis, kan? Tujuan hadis tu dikeluarkan, di mana, bila, bagaimana, semua tu kena tengok. Syiah tak mau. Tu, itu hujah pertama. Hujah kedua, kata jumhur ulama, kalaulah hadis tu bermaksud pemimpin, mesti ada perkataan ba'di selepas tu. Maksudnya apa? Man kuntu maulahu fa'ali maulahu ba'di. Apa dia? Siapa yang aku ini dianggap sebagai pemimpin, siapa yang aku ni pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya selepasku. Kalau tak ada perkataan ba'di, bermaksud apa? Bermaksud Ali dengan Nabi SAW satu jawatan, satu level. Maknanya, kalau waktu Rasulullah masih hidup, kalau tak dapat jumpa Rasulullah, boleh jumpa Ali. Rasulullah tak ada lah. Tak apalah, kita jumpa Ali lah. Sebab Ali pun satu level dengan Nabi. Pemimpin juga kan. Sebab Nabi dia kata, siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Nampak tak di situ? Sebab tu ulama kata kena ada perkataan ba'di. Tapi perkataan ba'di tak ada. Maka ia bukan bermaksud pemimpin. Kemudian tuan-tuan, satu lagi hujah yang ketiga, kalaulah ayat itu, hadis itu bermaksud kepimpinan,
sudah pasti akan ada hadis-hadis lain yang menerangkan tentang apa secara detailnya bagaimana kepimpinan yang dimaksudkan. Bila nak lantiknya Ali ni? Bagaimana cara nak melantik dia? Kan? Di mana perlu dilantik? Kan? Apa yang perlu dibuat ketika pelantikan? Mesti Nabi akan cerita. Sebab hadis Nabi bermaksud apa? Menerangkan apa yang umum. Apa yang, orang kata apa yang kita tak tahu apa maksud dia. Itu hadis Nabi. Sebab tu hadis ni dia menjadi penerang kepada Al-Quranul Karim. Quran kata apa? Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang demi mengingatiku. Sembahyang macam mana? Nabi pun sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi Nabi pun sembahyang begini. Nabi takbir, Nabi letak dekat apa tangan, kemudian Nabi rukuk, Nabi i'tidal dalam badan. Itu cara Nabi. Nabi tunjukkan macam mana sembahyang. Quran tak sebut pun. Jadi hadis ni fungsi dia menerangkan, menceritakan apa-apa yang umum. Mendetailkan apa-apa yang umum. Jadi sekarang ni hadis tu kalau betul lah bermaksud kepimpinan, dia umum. Macam mana nak lantik? Bila nak lantik? Bagaimana pelantikan tersebut berlaku? Kaedah dia macam mana? Lepas kena pangkah ketah ke? Kena celup dakwat ke? Tapi tak cerita pun, tak cerita. Sedangkan Islam, tuan-tuan, dalam bab bangun tidur pun Islam ada sebut. Dalam bab bangun tidur pun Islam tak tinggal. Kan Nabi kata apa? Nabi kata, bila kita bangun daripada tidur, kan? Nabi kata jangan celupkan tangan kita ni dalam kolam, dalam bekas yang ada air, sebelum kita membasuhnya 3 kali. Sebab apa? Sebab kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kerana kamu tidak tahu di mana tangan tu berada sewaktu tidur. Kan? Kita tak sedar. Entah duk korek hidung ke, kan? Tidur korek hidung. Kita tak sedar. Entah duk pegang macam-macam lah, kan? Duk pegang situ, pegang kemaluan ke, pegang ketiak ke, siapa tahu? Tangan tu kotor, penuh dengan najis, bukan najis, kekotoran lah, penuh dengan kekotoran dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata apa? Jangan celup dalam kolam, jangan celup dalam bekas yang ada air. Basuh dulu, buka paip, basuh dulu 3 kali, baru boleh celup. Sampai bab itu pun Nabi terang, detail. Masuk jamban kaki kiri, keluar jamban kaki kanan, baca doa dan sebagainya. Dalam bab itu pun detail Nabi terang. Takkan bab besar macam ni kepimpinan Nabi tak terang. Itu hujah ketiga, jumhur. Yang keempat, hujah yang memang kuat juga, apa dia? Daripada tarikh hadis itu dikeluarkan kepada Ali bin Abi Talib di Ghadir Hum, sampailah tarikh Nabi wafat 70 hari. 70 hari. 70 hari sahaja. Maknanya apa? Hadis itu masih segar dalam ingatan para sahabat. Kalaulah hadis itu bermaksud kepimpinan, sudah pasti masa bai'ah kepada Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama itu, para sahabat akan menentang. Bila nak lantik Abu Bakar je, ramai sahabat akan cakap, siap, jangan lantik lagi, aku nak tanya sikit. Bukankah Nabi pernah sebut 70 hari yang lalu di Ghadir Hum, Nabi kata, man kuntu maula fa'ali maula. Siapa yang aku ni pemimpinnya, maka Ali pun juga adalah pemimpinnya. Maka kita tak boleh lantik Abu Bakar. Isyarat dia jelas. Nabi sebut Ali sebagai pemimpin. Kita kena lantik Ali bin Abi Talib sebagai pemimpin. Nampak tak? Kalau hadis tu bermaksud kepimpinan, 70 hari je daripada hadis tu dikeluarkan, sampailah kepada Rasulullah SAW wafat, 70 hari. Hadis tu masih segar dalam minda para sahabat sekalian. Hadis tu masih diorang ingat habis-habisan. Maka kenapa tidak ada seorang pun yang membantah bai'ah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama? Tak ada. Itu jelas menunjukkan bahawa hadis itu tidaklah bermaksud kepimpinan. Tapi Syiah duk guna hadis tu. Dia kata, tengok, Ali sepatutnya jadi pemimpin, jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman. Nampak tak? Bila kita tak belajar, kita pun, betul juga ni. Tak ya juga. Tu, berapa ramai orang yang terkeliru dan akhirnya masuk Syiah, tuan-tuan. Tu dia. Seterusnya, kami adalah orang-orang yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditaati. Setiap orang mesti mengenali kami. Ini dalam bab imam. Imam pula. Tidak dimaafkan orang yang tidak mengenali kami. Orang yang mengenali kami adalah mukmin. Manakala orang yang tidak mengenali dan menolak kami adalah sesat. Sehinggalah ia kembali kepada petunjuk yang Allah fardukan ke atasnya, iaitu mentaati kami. Sekiranya ia mati dalam kesesatan, maka Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya terhadap mereka. Siapa kata ni? Tengok ni.
Saya tuan-tuan dalam slide saya ni, saya ambil hujah-hujah kenyataan-kenyataan daripada kitab-kitab Syiah sendiri. Kita tak mau ambil daripada kita tak Sunni. Kalau kita ambil daripada kita tak Sunni, diorang tak nak terima lah. Itu kitab engkau. Apa barang, mana barang. Saya ambil daripada kita tak Sunni, kita tak Syiah sendiri. Tu tujuan utama. Supaya dialog ataupun pendedahan ni, diorang tak boleh nak betah, tak boleh nak bangkang. Dia kata, kau nak bangkang kenapa? Ni daripada kitab kau sendiri. Tengok. Siapa yang tulis? Al-Kulaini. Kulaini ni adalah salah seorang ulama Syiah yang hebat. Ulama besar. Macam kita, Imam Syafi'i kan, Imam Malik kan, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal itu ulama-ulama hebat kita. Imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid kan. Maknanya mereka ni boleh berijtihad dengan ilmu yang sungguh banyak ya dalam diri mereka yang telah mereka kuasai. Jadi Kulaini ni begitulah. Al-Kulaini ni adalah ulama kabir, ulama besar, geng Syiah ataupun kaum Syiah. Dalam mana? Dalam kitab Al-Kafi jilid 1 muka surat 187. Baik. Jadi dia kata semua daripada kita ni kena kenal imam-imam dia. Kalau tak kenal, dosa. Tak kenal, bukan mukmin. Naya Pak Karim kan? Tu dia. Seterusnya, di antara sifat imam-imam yang menjadi akidah Syiah ni. Ini bahaya kan? Ini sifat imam-imam. Sifat imam-imam yang menjadi akidah Syiah ni ialah imam-imam adalah maksum seperti Nabi. Malah kedudukan mereka lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini bahaya ni. Kan? Adakah nak imam lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul? Lepas tu maksum lah tu. Dalam maksum lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul lah tu. Maknanya darjat mana? Malaikat. Ke darjat Tuhan? Nampak tak? Ni akidah mereka ni. Sebab tu imam mereka ni saya bagi tahu tuan-tuan, antara benda yang pelik tapi benar yang berlaku dalam Syiah. Bila orang Syiah kahwin lah, perempuan dengan lelaki, untuk mendapat restu dan rahmat, barakah dalam perkahwinan mereka, supaya datangnya sakinah, mawaddah, warahmah, isteri mereka itu mesti diberikan kepada imam dulu. Malam pertama bersama imam. La ilaha illallah kan. Jangan main. Perkahwinan mut'ah, kahwin kontrak ni, kahwin seminggu, 2 minggu bercerai, boleh berlaku di kalangan penganut Syiah, tapi tak boleh berlaku di kalangan anak-anak imam. Apa hal pula? Kan kita sebagai penganut, contohlah kalau kita penganut Syiah kan, dan tentu kita nak kahwin dengan anak imam kan, berkat kan, anak imam tu kan, maksum lagi kan, maksud atas daripada Nabi dengan Rasul, dia punya level dia. Jadi dah tentu kita nak kahwin dengan anak imam, tapi tak boleh. Perkahwinan mut'ah tidak boleh berlaku ke atas anak imam. Nampak tak? Hebat imam ni. Tak macam imam kita kan, imam kampung yang semayang fardu 5 waktu tu kan. Dapatlah allowance kan 400 kan, 500 kan. Itu pun orang dongki ke main lagi kan. Dongki. Banyak berlaku tuan-tuan, banyak berlaku. Yang sampai pada saya, imam kena santau. Kan? Allah, tengah-tengah khutbah batuk darah. Sebab benda, jawatan tu ada orang nak. Tapi jawatan agama lantik dia. Dia baru balik daripada Mesir. Jawatan imam tu kosong dah masjid tu. Masjid daerah ni. Kan? Tapi dia balik Mesir, jawatan agama lantik dia lah. Sebab dia ada kelulusan, kelayakan dan sebagainya. Tengah-tengah khutbah, muntah darah. Peristiwa ni sangat diingati oleh masyarakat yang berada ketika itu. Waktu tu lama dah. Benda ni berlaku mungkin dalam 7-8 tahun lepas ke 10 tahun. Bihut. Gitulah. Tu. Jangan main. Jawatan imam pun orang dengki. Sebab benda setakat allowance 400, 500, 600 pun orang nak rebut. Itu imam sini. Tak macam imam Syiah. Imam Syiah ni hebat. Kan? Para imam mengatur dan menjaga alam ini, iaitu imam-imam bertindak sebagai Tuhan. Imam mengatur alam, menjaga alam, maknanya bertindak sebagai Tuhan. Ada imam yang menjaga hujan, ada imam yang menjaga langit, ada imam yang menjaga bumi, ada imam yang menjaga rezeki, ada imam yang menjaga tanam-tanaman. Nampak tak? Sebab dia mengatur alam. Maka dia mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala, tugas Tuhan. Kemudian imam-imam tahu semua perkara yang lepas dan yang akan datang. Imam tahu belaka. Imam tahu apa yang akan berlaku, akan datang, apa yang lepas. Sebab tu kan,
Kalau ada lah kan, orang datang jumpa kita kan, datang je, Tok, kan, kita kan, kalau kita lah, kita pergi jumpa dengan mana-mana perawat kan, Tok Bomoh kan, datang je, Tok, saya ni ada hajat, tiba-tiba kata pun, tak payah cakap, Atuk dah tahu hajat kamu. Baik baliklah. Baliklah kan. Ada pula boleh tahu kan awal-awal kan. Belum cakap apa lagi dia dah tahu dah kan. Gitu kan. Kalau dia kata, Atuk dah tahu hajat kamu. Nak berubat kan. Yang tu lain lah. Memanglah datang jumpa Atuk nak berubat. Takkan nak belikan pula. Kan. Kan? Gitu. Jadi kalau datang, mana kalau sekat umum gitu, okey. Tapi kalau kata, Atuk tahu dah. Kan. Anak kamu ada penyakit sakit buah pinggang kan. Betul pula. Tahu pula dia. Itu mengarut. Kan? Itu mengarut. Kan? Sebab siapa yang khabar tu? Siapa yang khabar kan? Siapa yang beritahu? Kalau tak jin, syaitan. Kan? Melainkan orang tu datang dulu kan, jumpa kan. Tok, saya tak tahulah Tok, sakit saya ni apa kan. Malam-malam kan, hijau malam-malam. Dengar orang cakap dekat telinga, mimpi ngeri dan sebagainya kan. Yang tu dia pun datang kan, okey sekejap, dia pun tanya apa-apa ada simptom ni, simptom tu, simptom ni. Kemudian dia baca kan, baca ayat bagaimana semua. Kemudian dalam masalah scan ni, saya nak cerita sikit. Scan ni kan ada orang tak terima scan ni. Katanya scan ni mengarut. Sebenarnya gini, saya nak terangkan, scan ni bukan kita nampak apa yang ada. Tapi scan ni bermaksud firasat ataupun ilham yang Allah beri pada kita. Sebab tu sebelum kita scan, dia ada ayat-ayat yang kita kena baca. Dan ada ayat-ayat yang kita kena amalkan dalam wirid-wirid seharian kita. Dan untuk Allah buka kan hijab kita, atau untuk Allah beri ilham pada kita, beri firasat pada kita apa sakit orang ni. Dan Allah akan beri juga ilham kepada kita ayat-ayat apa yang perlu kita baca untuk orang. Tu kaedah dia. Kan Allah beri ilham. Okey, kita pun beritahulah Fatihah 7 kali ke, ayat kursi 7 kali dan sebagainya. Itu. Bukan masa sekali kita nampak bertenggek pula jin tu atas tu. Tu lain macam tu kan. Saya tak boleh nak kata apa, sebab ilmu ni ilmu macam-macam. Ilmu Allah ni luas. Kan? Tapi dalam bab scan ni saya pun belajar juga dengan seorang kiai daripada Indonesia. Kiai Al-Fadil Dr. Haji Murtada Hadi. Dia pensyarah kanan di Ar-Raniri University di Aceh. Dia guru saya yang terakhir, yang last. Saya ada 4 orang guru dalam bab perawatan. Baik, tak apa, kita tutup cerita tu. Kemudian imam tidak boleh melakukan kesalahan dan lupa. Imam tak boleh salah. Maksum tadi kan, maksum. Kemudian lupa pun tak boleh. Kalau lupa je, bukan imam tu. Tu dia. Kemudian imam boleh memilih sama ada untuk mati atau terus hidup. Allahu Rabbi, sedap lah gitu. Kan? Semua orang nak hidup terus. Kan? Tak nak kena azab kubur. Tak nak masuk kubur. Duduk dalam kubur yang sempit kan. Allah, takutnya. Kubur ni sempit. Kan? Kubur ni sempit. Kan? Gelap. Busuk. Kan? Tapi perasan tak? Kita hari-hari cari duit untuk besarkan rumah atas dunia. Hari-hari cari duit untuk terangkan rumah yang gelap atas dunia ni. Kan? Hari-hari cari duit untuk wangikan rumah yang tak berapa nak wangi atas dunia ni. Tapi kita lupa, rumah kita yang kat dalam bumi tu pun gelap. Tak terang pun. Busuk. Bau cacing bagai apa semua. Kemudian sempit. Tapi berapa ramai di antara kita yang berusaha untuk mencari bekalan yang boleh menerangkan, mewangikan dan meluaskan rumah kita nanti ketika berada dalam bumi. Ni macam tuan-tuan dan puan-puan yang hadir kuliah pada pagi ini, ni antara cara kita nak cari bekalan sebanyak mungkin. Kenapa? Kerana majlis ilmu ni Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi nak masuk syurga ni liku-liku je banyak, jalan-jalan je banyak, onak duri ranjau banyak. Jadi bila kita hadir selalu majlis ilmu kan, bila dengar je opah beritahu kan ada majlis ilmu kan, jadual dah ada kan, mungkin dah ada jadual kan. Sahabat pecinta Al-Quran ni dia dah penuh dengan jadual dia. Jadi ada jadual yang kita memang mampu untuk pergi, mampu untuk hadir. Bukan susah pun, on je komputer, on je handphone, kita boleh dengar, dapat masuk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan.
Taib. Jadi bila siapa-siapa ditanya nak mati ke nak hidup, semua orang nak hidup terus. Tak nak mati. Tak. Tapi tak dapat kita. Dapat ke siapa? Dapat ke Imam Syiah. Seterusnya, manhaj ataupun akidah Syiah yang kedua, at-taqiyah. Ni. Ini paling besar ni. 9/10 akidah Syiah taqiyah. Baik. Apakah maksud taqiyah? Taqiyah bermaksud engkau memperkatakan tentang sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Atau engkau melakukan sesuatu amalan ibadah di hadapan kumpulan-kumpulan lain sedangkan engkau tidak mempercayai. Kemudian engkau mengerjakannya semula di rumah menurut apa yang engkau yakini. Dia. Taqiyah ni pura-pura. Sebab tu kerajaan, Jabatan Agama Islam dan sebagainya mengalami kesukaran yang sangat-sangat sukar untuk menangkap dan mendakwa penganut Syiah. Sebab apa? Sebab dia pura-pura. Kalau contohlah dia tengah makan roti canai, kita tangkap dia. Anda dituduh, ditangkap kerana didapati menganut ajaran Syiah. Contohlah kan. Pergi ke mahkamah. Dia kata, aku bukan Syiah. Aku Sunni. Kan? Aku Sunni. Siapa kata aku ni Syiah? Dia kan pura-pura mengatakan dia tu Sunni. Dia bukan Syiah. Nampak tak? Pura-pura ni merupakan akidah Syiah yang terbesar. Mesti pura-pura. Kalau tak pura-pura, bukan Syiah namanya. Kalau tak pura-pura, tidak mukmin. Kalau tak berpura-pura, berdosa. Kena pura-pura. Batu orang Syiah ni dulu zaman-zaman dulu kan, tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua perasan. Dia kan semayang sama dengan kita. Allahu Akbar. Tapi dia tak percaya pun semayang ni. Dia balik rumah, dia semayang sendiri. Dia semayang balik. Dengan cara semayang yang dia belajar. Yang memang cara dia. Takbir berkali-kali lah, macam-macam lah kan. Tu. Dia tak percaya. Tengok orang-orang Syiah yang pergi ke Mekah. Dia bukan buat haji. Dia merapu je. Dia tawaf tu, kita baca doa bagaimana. Dia tidak. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Ali. Labbaika ya Ali. Tu dia. Syiah. Dia bukan pergi buat haji. Dia tak percaya Kaabah tu. Dia tak percaya. Kan? Waktu di di Kufah ataupun di Iraq, di India ada Kaabah dia sendiri. Kaabah dia sendiri. Dia orang buat haji di situ. Tapi kenapa dia pergi ke Mekah? Untuk mengaburi mata manusia, masyarakat. Nak tunjukkan kepada kita bahawa apa dia? Syiah ini masih Islam. Kau ni kata Syiah tak Islam, kau tengok dia pergi Mekah tu. Nampak? Ramai yang keliru tu. Tengok macam mana, apa benda. Nanti kita akan tunjuk video. Apa yang dia orang buat di Terowongan Mina. Sampai orang pun takut. Dia berjoget dekat itu kan. Ali Maula. Ali Maula. Husain Maula. Husain Maula. Dia berjoget dalam tu. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Ali. Ni kita tak tahu ni. Kita tak didedahkan. Lepas tu kita kata kita anggap Syiah ni masih Islam. Sebenarnya Syiah dah terkeluar lama dah daripada Islam. Kalau orang kata Syiah Islam, Ustaz, betul. Syiah pernah Islam ketika zaman Osman Ibn Affan, ketika zaman Ali bin Abi Talib. Tetapi bermula pada zaman Revolusi Iran 1979. Ketika sosok batang tubuh, sosok tubuh seorang lelaki berjubah berserban, Ayatullah Khomeini, menang, berjaya menawan Iran daripada Shah Iran, pemerintahan rejim Shah Iran dapat ditewaskan. Naik seorang pemimpin berjubah berserban, maka bersoraklah seluruh dunia dengan mengatakan Islam kembali menang. Islam telah menang. Maka ramailah di antara orang-orang Islam yang pergi hantar anak ke Iran, yang gantung gambar Khomeini dekat rumah. Pak mentu saya pun ada gantung. Dululah. Lepas tu lepas dah tahu dah macam ni apa dia teruk, dia buang, dia bakar habis gambar Khomeini tu. Berapa ramai. Sebab tu lah bila orang kata salah sebuah parti yang menegakkan Islam dalam Malaysia ni banyak Syiah terpengaruh dengan Syiah. Ya betul. Memang betul. Sebab ketika revolusi Iran 1979 berapa ramai ulama-ulama daripada Malaysia ni yang pergi Iran.
Oh, pergi hantar anak belajar kat Iran bagai semua. Kerana dia mengatakan revolusi yang berlaku ketika itulah revolusi Islam. Sebenarnya salah. Revolusi yang berlaku ketika itu bukan revolusi Islam tapi revolusi Syiah. Buktinya sebulan selepas Khomeini memegang tampuk pemerintahan Iran, dia mengubah undang-undang tubuh Iran dengan meletakkan agama Ja'fariyah, agama rasmi Iran. Ja'fariyah mana apa? Kita dah belajar semalam kan? Rafidhah, Ja'fariyah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Itu nama bagi kelompok Syiah yang batil. Nama bagi ajaran Syiah yang sesat, lagi menyesatkan. Jadi dia menukar agama rasmi Iran kepada agama Ja'fariyah. Maka ketika itu bukanlah revolusi Islam tapi revolusi Syiah. Syiah masuk ke Malaysia lama dah. Tahun 1900, 1800 dah ada dah. Melalui apa? Tarekat, tasawuf. Tapi dia masuk secara package yang lengkap. Package yang lengkap. Siap dengan ajaran, mazhab, akidah, syariat, fiqh. Semuanya selepas revolusi Islam. Revolusi Syiah atau revolusi Iran 1979. Orang tanah pergi belajar kat Iran. Dia balik tu. Bukan dia bawa ilmu yang ada je yang dia belajar. Bawa juga. Tapi dia bawa sekali dengan apa? Package mazhab Syiah. Maka ketika itulah Syiah mula berkembang biak di Malaysia secara package, secara agama yang lengkap. Itu. Jadi pura-pura ni merupakan ajaran mereka. Kena pura-pura. Sebab tu semayang, kita tak boleh nak tangkap dia. Pasal dia pura-pura. Kan? Ada beberapa orang, kita sebenarnya, sebelum kita, sebelum PRU 14 dulu, PRU 14 dulu, kita Pertubuhan Anti-Syiah Kebangsaan pernah membuat proses untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Untuk kita mendedahkan kepada Yang di-Pertuan Agong nama-nama beberapa pemimpin negara kita yang cenderung kepada Syiah, simpati kepada Syiah. Kita ada bukti-bukti yang jelas. Tapi tak sempat. Sebab kita tak nak mereka ni menjadi pemimpin dalam negara. Kerana macam saya sebut semalam, Syiah sebelum dia memegang tampuk pemerintahan, dia lunak dengan kita. Tapi setelah dia memegang tampuk pemerintahan, dia boleh buat macam mana dia buat pada Syria. Sebab tu tuan-tuan, saya kan amat marah kepada ada satu dua ustaz yang memberi kuliah ceramah kan, secara tertutup, tapi dia lupa bahawa zaman hari ni zaman teknologi, zaman canggih. Orang ambil, student dia sendiri ambil video dia yang menceritakan tentang tahun sekian-sekian sistem beraja akan dihapuskan di Malaysia. Ini satu kenyataan hasutan yang sangat jijik dan sangat busuk bagi saya. Kenapa dia nak hapuskan sistem beraja? Kenapa nak hapuskan sultan? Kenapa nak hapuskan agung? Kenapa? Sedangkan agung, dia memegang jawatan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Field Marshal Angkatan Tentera Malaysia. Jawatan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, agung. Berlaku darurat, berlaku kekacauan, hara dalam negara, tentera akan menerima perintah direct daripada agung. Menteri Pertahanan pun tak ada kuasa, Perdana Menteri pun tak ada kuasa. Agung yang akan memberi arahan direct kepada Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Angkatan Tentera adalah agung. Jadi pertahanan negara dapat dijaga, negara dapat dijaga, dipelihara dengan baik dan sempurna bila mana ada tentera. Dan tentera tu mesti diperintah oleh seorang ketua yang mampu menjaga negara ni. Agung lah. PM kadang-kadang dia sibuk dengan PM parti politik. PM terbina daripada politik. Menteri-menteri semua daripada politik. Tapi agung tak ada politik. Agung tak ada parti. Maka agung akan menjaga negara ni. Sultan-sultan akan menjaga negeri-negeri. Sebab tu kalau orang kata, alah sultan ni pun kadang-kadang tak ni lah, kadang-kadang itulah, tak semayang, bagi semua. Sebab tu lah bila orang semayang Jumaat, khutbah kedua tu, bila time doa pada sultan, doa lah. Ini bila kita doa sultan kan, mula-mula doa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Dia kata lagi, amin, amin, amin. Tiba pada doa pada sultan terus, pusing bawah.
Ya dafi'al bala. Ada yang turun tangan terus, tak doa. Apa benda? Doa lah pada sultan. Kita duk marah pemimpin tu, marah pemimpin ni, marah sultan, marah ni. Tapi berapa kali kita doa pada mereka? Doakanlah hidayah untuk mereka. Doakan agar mereka dipelihara oleh Allah. Doakan agar mereka menjadi pemimpin yang beriman kepada Allah. Tapi time doa tak nak doa. Lepas tu marah pula. Oh, rasuah lah, apalah, itulah, inilah, apa. Ni kadang-kadang kita ni pelik. Kan? Kadang-kadang kita pelik. Okay. Bila itulah sikap kita, confirm. Kita berasa kita je betul. Orang lain semua salah. Tu dia. Jadi, Syiah ni, dia pura-pura. Dia tak boleh tunjuk depan orang. Itu dulu. Tapi hari ni perasan tak? Syiah dah mula berani sembahyang di R&R. Berani sembahyang di R&R. Saya pernah tengok antara R&R yang popular, Syiah sembahyang ni di R&R Tapah. Perhati. Ada geng Syiah ni, dia nak sembahyang balik ke rumah, dia malas. Kan? Dia ambil, dia ambil kitchen. Tahu kitchen? Kitchen, mana kunci, banyak kunci tu. Dia letak ke tempat sujud dia. Kita duk fikir macam biasa lah kan. Kita kan sembahyang bawa handphone, letak kat depan ni handphone kan, letak bag kan. Jadi orang tu letak kitchen biasalah. Tapi kita perasan tak? Saya mula saya biar aja, saya tahu. Tapi bila saya perhati, dia sujud atas kitchen tu. Hai. Pasal apa sujud atas kitchen? Sebab dekat kitchen tu ada tanah Karbala. Antara syarat sembahyang Syiah diterima oleh Allah, kata dia lah, ialah mesti sujud di atas tanah Karbala. Tanah Karbala ni tanah benda? Tanah tempat pembunuhan Sayyidina Husin berlaku. Tanah tempat Sayyidina Husin dibunuh. Pembunuhan Sayyidina Husin berlaku. Tu tanah Karbala. Seperti saya pun pergi dekat-dekat, saya datang tengok ada bulatan tanah Karbala yang berbentuk kitchen dekat situ. Oh, saya pun pandang, saya pun perhati. Startlah saya akan perhati. Last kali sembahyang dia tepuk paha tu. Sahlah Syiah. Memang sah Syiah. Nampak? Berani nak sekarang dia. Tapi tak kira. Sebab tu, apa yang datang daripada Iran, kenyataan menteri luar dia ke, kenyataan presiden dia ke, saya satu benda pun saya tak percaya. Kosong. Saya tak percaya. Saya kata mengarut, nipu. Macam dulu, ingat tak dulu? Masa Jenderal Sulaiman apa nama? Yang kena bom dengan drone Amerika. Jenderal tertinggi, pegawai kanan Angkatan Tentera Iran. Tentera elit Iran. Dibom dalam konvoi, dia dibom dengan drone oleh Amerika Syarikat. Apa kata? Baru-baru dalam 2-3 tahun berlaku. Tak lama pun. Dia kata apa? Syiah kata apa? Dia akan perang dengan Amerika Syarikat. Ketika itu, Donald Trump menjadi presiden Amerika. Donald Trump kata apa? Tak apa, boleh. Kita perang. Kan? Donald Trump setuju. Masa tu, ramailah para ustaz. Kan? Dalam grup, kita kan ada grup penceramah, grup asatizah kan. Dia kata, baguslah Iran ni kan, terbaik kan. Berani nak lawan Amerika, nak perang dengan Amerika. Kan? Maknanya peperangan ni, peperangan Islam dengan kafir. Saya kata, korang semua tertipu. Syiah ni berpura-pura dia lebih. Taqiyah. Kan? Peperangan yang berlaku, kalaupun berlaku peperangan tersebut, kan? Peperangan tu bukan antara Islam dengan kafir, tetapi antara iblis dengan syaitan. Iblis dengan syaitan. Syiah dengan Amerika sama. Syiah dengan Yahudi sama. Syiah takkan perang dengan Yahudi. Ahmadinejad, berapa banyak warning yang diberi kepada Israel, ada dia perang. Banyak warning diberi kepada Amerika ketika Amerika nak menghancurkan projek nuklear dia, buat pemeriksaan senjata lah apa semua, ada dia perang. Tak ada. Semua tu bohong. Berapa lama dah kita ditipu hidup-hidup oleh Iran. Iran, Syiah, Yahudi, Israel, Amerika, semua tu adik-beradik. Adik-beradik lain mak, bapak sama. Berapa banyak kita tertipu. Saya kata takkan berlaku perang ni. Kalau berlaku pun, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Iblis dengan syaitan. Bukan Islam dengan kafir. Ramai ustaz-ustaz marah saya. Marah saya. Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, bila kita tak terlibat dengan benda tersebut,
kita tak apa berkecimpung dengan perkara tersebut, dan saya terlibat secara langsung dengan dalam bab Syiah ni, kita tak tahu. Jadi kata apa ni ustaz ni bla bla, saya tak apalah, tengok dia. 2 hari lepas tu Donald Trump kata apa? Donald Trump tak perang pun, dia tarik balik kenyataan dia nak perang dengan Iran. Iran pun tarik balik kenyataan nak perang dengan Amerika. Masing-masing tarik kenyataan, masing-masing tak perang pun. Walaupun sebenarnya Iran marah habis-habisan, rakyat dia buat demonstrasi dekat seluruh bandar Tehran bagaimana semua, menuntut pembelaan, kata pembunuhan jenderal dia. Kan? Tapi apa yang berlaku? Lepas tu hilang begitu dia cerita perang tu. Saya pun tulis balik dalam grup saya apa? Mana dia ustaz-ustaz yang kata akan berlaku perang antara Islam dengan kafir tu? Mana dia? Muncullah diri. Takkan senyap kot. Mananya? Seorang pun tak menjawab. Tak menjawab. Senyap belaka. Taqiyah ni ajaran Islam yang terbesar. 9/10 agama Syiah ialah taqiyah. Mesti pura-pura, mesti berlakon, mesti tunjuk apa macam, tapi tak pun, tak berlaku pun. Ingat tak dulu semasa peperangan antara Hizbullah dengan Israel di Lebanon, Hizbullah dengan Israel yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah, kan? Dr. Yusuf almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi membuat kenyataan meminta ulama-ulama seluruh dunia menyokong Hasan Nasrallah, menyokong Hizbullah. Tetapi apa kata-kata ulama, apa kata jawapan balas ulama-ulama Saudi, ulama-ulama India? Mereka kata apa? Kami tidak akan menyokong Syiah. Mereka Syiah, mereka musuh Islam. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka walaupun Syiah tapi mereka adalah Islam. Mereka tetap Islam. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama yang cukup tasamuh, berlemah lembut dengan Syiah. Sebelum tu yang ni pegangan almarhum dulu, kan? Malah dia sanggup meneruskan kerja-kerja takrib bainal madahib. Apa takrib? Takrib maknanya nak mendekatkan antara Syiah dengan Sunni. Yang dipelopori, diasaskan oleh Syekh Mahmud Shaltut. Bila Syekh Mahmud meninggal, kan, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ambil alih. Lepas tu dilantiknya Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, dilantiknya Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai Dutaan Kuasa dan sebagainya. Kan? Dia lantik. Dia pegang takrib bainal mazahib, nak mendekatkan mazhab antara Syiah dengan Sunni. Sebab kata almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syiah masih Islam. Tapi ramai ulama ditentang oleh ramai ulama terkemuka dunia, mengatakan bahawa Syiah ni tidak Islam. Tapi Dr. Yusuf kata tidak, Syiah masih Islam. Lepas tu bila Hasan Nasrallah, Hizbullah perang dengan Israel, minta ulama-ulama tolong doakan Hasan Nasrallah, Hizbullah. Tapi ulama-ulama Saudi, India antaranya yang menentang hebat. Dia kata tak boleh kerana dia Syiah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku Arab Spring, kan? Bermula dari Tunisia merebak kepada Libya, Yemen, sampai membawa kepada pembunuhan Muammar Gaddafi. Yemen sampai sekarang Yemen hancur. Zaman saya belajar dekat Yemen, alhamdulillah, Yemen cukup cantik, ulama-ulama besar dia ramai. Tapi hari ni Yemen kharban, kata Arab kharban maknanya teruk, habis dah, hancur lebur dah, kan? Perang sana perang sini, merebak ke Mesir, merebak Syria. Di Syria itulah yang membuka mata almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bila mana Syria pada asalnya dia memberi alasan melakukan serangan besar-besaran kepada rakyat dia untuk menentang pemberontakan. Dan dia merebak, kan, dari Tunisia tu, Arab Spring merebak sampai ke Syria. Lepas itu okey lagi. Tapi bila mana pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku di Syria hanya melibatkan perkampungan Sunni sahaja. Perkampungan Syiah langsung tak diusik. Sampaikan bandar Aleppo hilang dalam peta. Macam tak ada dah. Sebab hancur lebur dah. Macam padang jarak, padang terkukuk. Kampung Syiah sebelah sini, kampung Sunni sebelah sini. Orang Syiah kanak-kanak boleh main tenteng lagi. Tapi kampung Sunni bertempur dengan askar-askar, perang, tembak menembak, bunuh membunuh, yang perempuan dirogol dan sebagainya. Seorang-seorang orang Sunni dibunuh. Satu-satu kampung Sunni dibunuh. Maka ketika itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi nampak
belang Syiah. Dan Dr. Yusuf almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, dia tulis dalam mauqi', dalam laman web dia, pegangan dia yang terbaru, prinsip dia yang terbaru. Dia mengatakan bahawa kamu ulama-ulama Saudi, ulama-ulama India, sesungguhnya kamu lebih mengenali Syiah daripada aku. Aku beristighfar kepada Allah atas saranan aku yang terdahulu untuk menyokong Hasan Nasrullah. Sesungguhnya Hasan Nasrullah yang disebut, yang memegang Hizbullah, bukanlah tentera Allah. Hizbullah itu bukanlah tentera Allah, tetapi Hizbus Syaitan, tentera syaitan. Ini kenyataan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebelum dia meninggal. Alhamdulillah. Mana dia dah nampak macam mana Syiah ni punya jahat. Kan? Bila dia pegang tampuk pemerintahan, dia akan bunuh Sunni habis-habisan. Sebab katanya Sunni lah yang membunuh Husain. Sedangkan Syiah sebenarnya yang membunuh Husain, bukan Sunni. Nanti kita akan sampai pada bab tu. Jangan main tuan. Tu dia. Batu Syiah ni jangan kita lunak sangat dengan dia. Kan? Sebab dia ada pegangan yang tertentu yang membawa kepada pembunuhan Sunni sedikit demi sedikit. Tu dia. Jadi Syiah ni mesti berlakon, mesti pura-pura. Kan? Sebab tu sampai hari ni ada Iran berlawan dengan mana-mana negara, perang Israel dengan Amerika. Ada? Mana ada? Tak ada. Bulat-bulat kita tipu, kena tipu dengan mereka. Sampai ke hari ni, peperangan antara Hizbullah dengan Iran tu pun, dengan Israel tu pun didedahkan oleh satu video. Ni saya buka rahsia ni. Satu video kan, yang mana video satelit. Tembakan peluru-peluru Hasan Nasrallah bukan kena pada tempat-tempat strategik Israel pun. Tembak rumah kosong, tembak pokok, tembak bangunan tinggal. Nampak macam dia lah perang Israel. Wadak pun. Dia takkan perang Israel. Dia pelakonnya tu. Pelakonnya. Kita yang kena tipu bulat-bulat. Kena tipu hidup-hidup sampai ke hari ni. Tak. Nak cerita lebih-lebih ni kan banyak tuan. Tengok apa yang disebut oleh Al-Kulaini. Al-Kulaini yang tadi lah, ulama yang tadi, dalam kitab dia menulis Al-Umar Al-Ajabi, Abu Umar Al-Ajami, katanya Ja'far As-Sadiq alaihissalam telah berkata kepadaku, wahai Abu Umar, sesungguhnya 9/10 daripada agama itu terletak pada taqiyah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai taqiyah. Taqiyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu kecuali dalam masalah arak dan menyapu 2 khuf. Nampak tak? Semua kehidupan mereka di taqiyah. Mesti pura-pura, mesti bohong, mesti menipu. Itulah Syiah. Sebab tu kita sukar untuk menangkap penganut Syiah ketika mereka berada di luar. Ketika berada di pasar, shopping komplek, kedai makan, car wash, kita susah nak tangkap mereka. Sebab kita tak nampak ciri-ciri Syiah pada tubuh mereka, pada perbuatan mereka. Lepas tu banyak berjata-jata agama buat serbuan di mana? Di hauzah mereka, di pusat-pusat mereka, di tempat-tempat kumpulan mereka. Ketika mereka sedang merayakan hari Fatimah kan, sedang merayakan hari Karbala ke, hari Ashura dan sebagainya kan, duk bersyair, menepuk diri, menepuk dada bagaimana semua. Ketika itulah jata agama akan buat serbuan dan menangkap mereka. Kerana itu jelas menunjukkan mereka Syiah. Tapi kalau di luar, kita pun tak tahu dia tu Syiah. Kan? Ada seorang ustaz, sahabat saya di Jordan, kan? Dia beritahu dia di Jordan 8 tahun. 8 tahun dia berjia dengan satu keluarga ni, kan? 8 tahun, 7 tahun dia tak tahu yang orang tu Syiah sebenarnya. Masuk tahun ke-8 tu baru dia tahu yang dia ni Syiah. Nampak tak? Dia punya berlakon tu, dia punya pura-pura tu cukup sampai orang tak tahu. Cukup orang apa, sempurna lakonan mereka. Kita sebagai orang Islam boleh ke pura-pura? Boleh ke berlakon? Boleh ke menipu? Nampak tak? Itu perangan kita. Tidak boleh berlakon, tidak boleh menipu, tidak boleh pura-pura. Nampak tak? Kecuali hal-hal yang tertentu lah. Macam contoh ada orang ugut kita suruh masuk agama lain, kita pura-pura yang kita dah masuk agama lain, tapi hati kita masih beriman kepada Allah Ta'ala. Yang tu tak apa. Tapi bab lain mana boleh. Tapi Syiah ni semua 9/10. Kalau 1/10 okey lah. Mana tak banyak kan. Ini 9/10. Maknanya keseluruhan kehidupan dia, syariat dia, mestilah pura-pura. Malah disebut sini,
Siapa yang tidak berpura-pura, tidak ada agama. Baik, seterusnya. Imam Ja'far As-Sadiq menyebutkan kepada Sulaiman bin Khalid, perawi hadis, wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau berada di atas agama yang mana sesiapa menyembunyikannya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa menyebarkannya akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Kafi jilid 2 muka surat 222. Nampak tak? Siapa yang sembunyi, Allah muliakan. Siapa yang menyebarkan, Allah hina. Sedangkan Islam mesti disebarkan. Islam mesti disebarkan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, saya dalam bab perlembagaan negara, saya sebenarnya, memanglah kita tak apa nak setuju bila mana perlembagaan menyebut perkara 11. Kan? Iaitu memberikan kebebasan kepada mana-mana individu dalam negara ni untuk menganut mana-mana agama. Dan boleh mengamalkan agama tersebut dengan aman dan damai. Kan? Itu jelas bertentangan dengan syariat Islam. Kerana Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh, kata Nabi. Murtad tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi nak buat macam mana? Perlembagaan kita tidak mengizinkan perkara itu berlaku. Kerana undang-undang tertinggi negara adalah perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang bertembung dengan perlembagaan, maka undang-undang itu akan terbatal. Perlembagaan yang akan diungguli. Jadi perlembagaan sebut, perkara 11, kita boleh masuk mana-mana agama dan boleh amalkan agama tersebut dengan aman dan damai. Undang-undang Islam kata apa? Siapa tukar agama, bunuh, kata Nabi. Jadi bertembung dengan perlembagaan negara, maka undang-undang itu ditolak ke tepi. Hadis Nabi itu ditolak ke tepi, diungguli perlembagaan negara. Itu satu hal. Kan? Lepas tu kalau siapa-siapa yang nak jaga Islam betul-betul, pemimpin yang benar-benar nak jaga Islam betul-betul, kena pindah perlembagaan. Kena pindah. Kan? Supaya dapat kita martabatkan Islam itu, bahawa Islam satu agama yang tidak boleh disamaratakan dengan mana-mana agama. Tidak boleh. Siapa yang kata Islam sama dengan agama-agama lain, dia boleh jadi syirik ataupun terkeluar daripada Islam. Akidah dia boleh rosak. Jangan main. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Baik. Cuma saya bersetuju dengan satu bahagian dalam perlembagaan dia. Orang bukan Islam tidak boleh menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Walaupun dalam masa yang sama, orang Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada orang bukan Islam. Nampak tak? Di situ ada kelebihan sikit lah pada agama Islam. Orang bukan Islam tak boleh. Lepas tu dulu bila ada orang sebar pamphlet kan, agama mereka dekat sekolah lah, dekat shopping kompleks lah, kita buat report polis kan, polis pun ambil tindakan. Sebab memang tak boleh. Memang tak boleh. Orang bukan Islam tidak dibenarkan menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Tak boleh. Tak boleh dakwah kepada orang kepada orang Islam, agama mereka. Tetapi orang Islam boleh menyebarkan agama Islam kepada orang bukan Islam. Satu kelebihan bagi kita. Kenapa tak gunakan? Gunakanlah. Kan? Kita sebar sebanyak mungkin agama Islam. Jadi maknanya Islam ini perlu disebarkan. Perlu didakwahkan. Tapi Syiah kata tak boleh. Tak boleh. Siapa sebar, dia bukan Islam. Siapa sebar, Allah hina dia. Ya gitu. Kan? Awal-awal lagi masa Nabi jadi Rasul, Nabi jadi Nabi pun Allah suruh dakwah secara sir. Kan? Sebar-sebar. Lepas tu dakwah secara jah, secara terang-terang. Nampak tak? Itu maksud sebar. Jadi maknanya Islam ni perlu disebarkan. Tapi Syiah tidak. Selesai bab taqiyah. Seterusnya Imam Mahdi. Nama hijab. Bismillah. Oh ya. Macam mana upah? Kita nak rehat dulu ke? Ya Ustaz kita 10 suku. Okey, kita rehat dulu, kita berhenti jap. Panas lagi dah panas. lebih 3 minit. Sampai berapa? Sampai 10.30 Ya. Okey, kita berhenti rehat jap. Okey, puan-puan, kita berhenti rehat selama 15 minit dan kita masuk balik selepas ni. InsyaAllah.